Sempena sambutan Hari Lebah Sedunia pada 20 Mei, kesedaran terhadap kepentingan lebah dalam ekosistem dan jaminan sekuriti makanan terus dipertingkatkan. Di Sarawak, industri madu kelulut kini semakin mendapat perhatian, khususnya dalam kalangan generasi muda yang melihat bidang itu bukan sahaja berpotensi menjana pendapatan, malah membantu memelihara alam sekitar dan biodiversiti. Sempena sambutan Hari Lebah Sedunia, TVS meninjau usaha penternakan madu kelulut di Kuala Baram bersama wartawan Tasha Jenkins. Ketika kebanyakan anak muda memilih kerjaya di bandar atau dalam sektor industri besar, Muhammad Mikdad Yusri, 32 tahun, memilih haluan berbeza yang lebih dekat dengan alam semula jadi. Bagi Mikdad, minat terhadap peternakan kelulut bermula secara kecil-kecilan bersama keluarganya pada 2018. Pada masa sama, beliau masih bertugas sebagai jurutera dalam industri minyak dan gas. Namun semakin mendalami bidang tersebut, beliau semakin menyadari potensi besar industri madu kelulut untuk terus berkembang di Sarawak, bukan sahaja dari sudut ekonomi, malah dalam usaha memelihara alam sekitar dan biodiversity. Jadi actually madu kelulut sangat famous di Semenanjung, tapi dekat Sarawak orang ramai tak tahulah kewujudan orang Semenanjung, especially diorang tak tahu kewujudan madu kelulut dekat Sarawak. Jadi hasrat saya adalah untuk mengekspor actually dan menjual madu kelulut hasil Sarawak ke Semenanjung Malaysia, dan kalau boleh, kalau ada rezeki, syukur ke luar negara juga. Di kawasan ternakannya, beliau mengusahakan sekitar 20 sarang kelulut yang ditempatkan berhampiran tumbuhan berbunga. Pokok bidara menjadi antara sumber utama nektar kepada koloni kelulut miliknya. Namun Mikdad, madu kelulut di Sarawak mempunyai keunikan tersendiri kerana negeri ini memiliki spesies seperti Itama dan Thoracea yang menjadi antara spesies popular dalam penghasilan madu kelulut. Actually madu kelulut ni dia ada spesies Itama dan Thoracea. Jadi yang ni yang famous yang dekat Sarawak lah. Jadi saya punya supplier saya dapat daripada Lok ni, saya dapat rumah kelulut, Lok ataupun kami panggil Lok. Kami dapat daripada Kuching, supplier daripada Kuching. Jadi dia selalunya hantar ke sini lah untuk supply kepada saya. Jadi sekarang ni saya tak banyak Lok dalam, saya bermula daripada kecil-kecilan kan. Jadi hasrat saya untuk tambah lagi banyak lah untuk kemudian hari, untuk in the future. Jadi sekarang ni saya cuma ada dalam lebih kurang 20 lok kelulut. Dan kalau ada rezeki saya nak tambah lagi hasil kelulut ni. Penghasilan madu kelulut bukan proses yang cepat. Mikdad menjelaskan madu perlu dibiarkan matang selama kira-kira 40 hari sebelum dituai bagi memastikan ia benar-benar berkualiti dan selamat diminum. Proses ni dalam sekitar dalam 40 hari baru madu itu akan matang lah. Kalau kita kurang daripada 40 hari, madu itu tidak matang. Mungkin akan menghasilkan banyak gas dan juga kurang sesuai untuk dimakan lah, kurang sesuai untuk diminum. Setiap lok kelulut mampu menghasilkan sekitar 200 hingga 500 ml madu bergantung kepada keadaan habitat dan sumber makanan di sekitarnya. Selain madu, terdapat juga bahan lain dalam lok yang dikenali sebagai bee bread atau roti lebah campuran di bunga dan madu yang menjadi sumber makanan utama koloni kelulut. Kini, bahan tersebut turut mempunyai nilai komersial tersendiri. Ada juga kalau anda lihat kan, ada juga kalau kita buat lubang, ada juga yang tak ada macam ni, contohnya yang ni kan. Yang ni dia tak ada madu dalam, dia cuma ada roti lebah saja. Kita panggil bee bread, roti lebah. Yang ni pun boleh dijadikan sumber makanan madu kelulut, sumber makanan kelulut itu sendirilah. Yang ni pun rasa dia pun masa-masa manis jugalah. Kita pun boleh makan jugalah. Ada orang boleh komersialkan, dia orang pun ada jual roti lebah ni juga. Di Sarawak, madu bukan sekadar produk kesihatan, malah turut mencerminkan hubungan rapat antara masyarakat dan alam semula jadi. Madu tempatan juga terus mendapat sambutan menggalakkan dalam kalangan pengguna. Di Tamuk Kedayan, peniaga tempatan Minah Saha 65 tahun berkata, madu tualang yang diperoleh dari kawasan hutan masih mendapat permintaan tinggi terutama daripada pelancong luar. Menurutnya, madu tersebut dihasilkan oleh lebah liar yang bersarang di pokok tinggi di dalam hutan. Yang tu kadang-kadang diorang pelihara. Macam yang ini kan, diorang pelihara
macam tepi rumah. Kan biasa macam madu kelulut juga kan, diorang dekat tepi rumah diorang memang ada inang macam ni lah, pelihara macam ni. Tapi dia kalau yang tepi rumah tu diorang cepat ambil, dia warna macam ni. Kalau yang madu tualang dalam hutan tu memang dia warna hitam. Itu jarang diambil. Pokok ketapang, orang cakap pokok ketapang kalau dalam hutan tu. Orang jual mahal. Kalau dia orang pelihara ada murah sikit lah. Kalau yang macam yang ambil yang terlalu tinggi pokok tu kan memang dia orang jual mahal. Walaupun mempunyai warna lebih gelap dan rasa sedikit masam, madu tualang tetap menjadi pilihan ramai kerana dipercayai mempunyai khasiat kesihatan sendiri. Bezanya kalau untuk khasiat tak ada beza lah. Memang sama. Dia madu lebah memang sama. Khasiatnya memang sama. Tapi kebanyakan orang beli untuk ubat kan, ubat batuk kah, untuk kesihatan kah, dia orang beli macam itulah. Namun di sebalik nilai ekonomi industri madu, wujud persoalan lebih besar tentang masa depan habitat kelulut itu sendiri. Walaupun spesies kelulut masih belum berada pada tahap terancam, Midat dan Minah percaya usaha pemeliharaan alam perlu diperkukuh dari sekarang. Sempena Hari Lebah Sedunia yang disambut setiap 20 Mei, perniagaan madu kelulut di Sarawak dilihat semakin mendapat perhatian khususnya dalam kalangan generasi muda yang melihat potensi besar industri itu bukan sahaja dari sudut ekonomi malah sebagai usaha memelihara alam sekitar. Saya Tasha Jenkins dan juru kamera Billy Batang untuk TVS.